Kota Kinabalu. Terima kasih Datuk Speaker. Salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin ucapkan taziah kepada seluruh bangsa gempa bumi di Sabah yang berlaku pada 5 Jun lalu. Saya menyokong apa yang dicatangkan oleh ahli Parlimen Kinabalu untuk menumpukan sebuah pusat bencana. Kita sama-sama orang Sabah. Kita mesti bersatu dalam masa ini. Ini adalah gempa bumi paling kuat pernah berlaku di Sabah. Terima kasih kepada rescue team yang terlibat dan kepada semua volunteer yang membantu operasi menyelamat. Sangat hebat sekali. Bravo. They are all our beloved heroes. You will always be remembered in history. You are really a friend in need. A friend indeed. Dengan izin. Saya ingin menyuruh kerajaan supaya tingkatkan efisiensi pasukan menyelamat kerana banyak laporan mengatakan bahawa operasi di puncak Gunung Kinabalu liwat tiba. Helikopter hantar bangkalan makanan pun buang di tempat yang salah. Ini tidak patut berlaku, Datuk Speaker. Semasa lawatan ke Keundasan dan Ranau pada 7 hari bulan, banyak bangunan rosak seperti sekolah, premises perniagaan, masjid, kota kerajaan dan rumah orang awam. Saya harap kerajaan akan memberi bantuan segera untuk menampung kos kerosakan mereka yang terlibat serta membina semula bangunan tersebut kerana sudah tidak selamat. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Pulau Pinang yang segera memberikan bantuan tanah sebanyak RM100,000 kepada ahli keluarga mangsa yang terlibat. Begitu juga dengan Kerajaan Sarawak, Selangor dan lain-lain. Apabila kejadian gempa ini berlaku, kita dapat melihat kesungguhan dan kesekapan Mountain Guide menyelamatkan malah mereka lebih cekap dari agensi penyelamat kita. Oleh itu saya ingin cadangkan kepada Kerajaan Sabah untuk serap Mountain Guide kepada jawatan tetap dengan gaji minimal RM3,000 sebulan. Dengan peruntukan yang juga diberikan oleh Kerajaan Persekutuan. Ketua Penggerak Jabatan Mineral dan Geosains, Datuk Yunus berkata, Gunung Kinabalu dan Laratu berisiko mengalami gempa bumi yang lebih besar. Saya setuju dengan cadangan beliau, iaitu wujudkan sebuah pusat memantau gempa bumi. Ini amat penting, memandangkan sekarang negara kita tiada unit pemantauan terhadap penggerakan tanah, dan profesor dari UTM juga berkata bahawa Semenanjung khususnya di Kuala Lumpur juga mempunyai risiko mengalami gempa bumi. Saya juga cadangkan supaya kerajaan menumpukan sebuah counseling unit persetujuan untuk memberi sokongan psikologi kepada mangsa dan penduduk sekitar yang trauma. Pada masa yang sama, saya cadang penumpuhan sebuah unit pendidikan bencana yang bertujuan memberi pengetahuan dan latihan kepada masyarakat, terutamanya kanak-kanak di sekolah. Dengan ini, rakyat akan lebih bersedia dan juga tahu apa yang mau dilakukan jika berlaku bencana. Sekian, terima kasih.
Sebelum daripada saya teruskan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada agensi penyelamat, mencari dan menyelamat, termasuk juga individu serta NGO. Di pangkat awal ni kena saya sebut dulu sebab apa, operasi ini belum habis lagi. Sekarang ini pasukan SAL masih berada di puncak sana untuk memastikan tidak ada lagi mangsa yang tertinggal dan membuat apa-apa yang perlu. 30 orang sekarang berada di puncak sana yang telah diterbangkan oleh heli sebanyak 4 kali. Terima kasih saya ialah kepada teman-teman Sabah, Baling Gunung, agensi-agensi penyelamat yang kita jangan lupa bahawa mereka sedang bertongkol lomos untuk mencari dan menyelamat. Tetapi bila kita tengok media sosial, seolahnya mereka terpinggir. Saya ingin maklumkan kepada Yang Berhormat, saya ucap terima kasih kepada Polis, Angkatan Tentera, Bomba dan Penyelamat, JPAM, Kementerian Kesihatan, Smart Team, individu, Kerajaan Negeri Sabah dan juga lain-lain sukarelawan. Kerajaan Pusat juga ingin mengucapkan takziah kepada mereka yang telah meninggal dunia, yang terdiri daripada orang tempatan dan juga orang asing. Saya akan bagi tahu jumlahnya semasa saya membaca maklumat ini. Yang pertama sekali, gempa bumi biasanya berlaku sepanjang garis sesar aktif ataupun active fault line, retakan memanjang di dalam bumi semasa pembalikan elastik berlaku. Kejadian gempa bumi di Ranau berkait rapat dengan kehadiran sesar aktif ini. Ini bukan dalam ring of fire, ini adalah sesar aktif. Ring of fire ni dia duduk sebelah WC, dan di sebelah sini yang dikaitkan dengan Kuala Lumpur itu ialah di sebelah Sumatera. Tetapi ini adalah sesar garis sesar aktif. Jadi retakan memanjang di beberapa tempat di Sabah dan juga di Semenanjung ini, tempat yang telah dikenal pasti ialah di Bukit Tinggi. Gunung Kinabalu terletak di kawasan sesar aktif tersebut. Kejadian gempa bumi yang bermagnitude 5.9 skala Richter pada 5 Jun 2015 jam 7.15 pagi merupakan gempa bumi yang paling kuat yang pernah berlaku di Malaysia. Kejadian gempa ini telah menyebabkan kerosakan kepada infrastruktur awam seperti masjid, sekolah dan premis perniagaan di Ranau serta runtuhan batuan di Gunung Kinabalu. Sebanyak 116 gempa bumi telah direkodkan di seluruh Sabah sejak tahun 1976 dengan skala lemah sehingga sederhana. Keupayaan sains dan teknologi sehingga kini cuma dapat mengesan gempa bumi sebaik ianya berlaku. Teknologi yang sama juga digunakan pakai di negara-negara maju seperti di Amerika Syarikat, Jepun dan China. Sehingga kini terdapat 6 unit alat pengesan iaitu weak motion di negeri Sabah yang berupaya mengesan gelombang gempa bumi. Unit-unit ini terdapat di Sandakan, Kudat, Kota Kinabalu, Sepulut, Tawau dan juga Lahad Datu. Sebanyak 3 alat pengesan yang sama kini sedang dalam penambahan iaitu di Ranau, Sempurna, Lembah Danum dan dijangka siap dalam bulan September ini. Semasa kejadian gempa bumi di Ranau, maklumat awal yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi melalui sistem pesanan ringkas adalah pada 7.23 pagi iaitu 8 minit selepas kejadian. Selepas itu disusui pula dengan makluman kedua yang dikemas kini pada jam 7.38 pagi, 23 minit selepas kejadian, melalui SMS kepada semua agensi pengurusan bencana. Satu kenyataan akhbar telah dikeluarkan kepada media untuk disebarkan kepada orang awam, termasuk crawler oleh Radio Television Malaysia serta lain-lain stesen utama. Kenyataan akhbar turut dimuat naik ke laman sosial dan juga laman web Map Malaysia. Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Nasional beroperasi 24 jam di Ibu Pejabat Map Malaysia Petaling Jaya dalam memantau kejadian gempa di seluruh dunia, khususnya di Malaysia secara real time. Pusat ini mempunyai 3 seksyen, iaitu seksyen sistem amaran awal tsunami, seksyen teknikal geofizik dan seksyen pemodelan geofizik. Sebanyak 54 gempa dan getaran susulan telah direkodkan selepas kejadian
gempa utama pada 5 Jun jam 7.15 pagi dengan gegaran susulan terakhir pada 7 Jun 2015 jam 9.31 malam. Manakala kekuatan gegaran susulan tertinggi direkodkan pada 6 Jun 2015 jam 1.45 petang dengan bacaan 4 skala Richter. Jabatan Mineral dan Geosains telah menghantar pasukan pakar untuk menilai dan merekod kesan daripada kejadian gempa ini. Pasukan ini sedang melakukan pemetaan dan mengenal pasti zon bahaya dan juga zon kawalan di sekitar kawasan Gunung Kinabalu. Kejadian gempa bumi adalah sesuatu yang tidak boleh diramalkan bila, di mana dan berapa magnitudnya. Walau bagaimanapun berdasarkan kepada aktiviti tektonik dan sesar aktif di Sabah, kejadian gempa bumi boleh berlaku lagi di masa hadapan. Sehubungan dengan itu, di bawah rancangan Malaysia ke-11, Jabatan Mineral Sains telah merancang untuk melaksanakan kajian boleh minta yang penjelasan, komprehensif. Menteri. Saya bagi baca habis, Bong. Komprehensif mengenai sesar aktif dan risiko gempa bumi. Kajian tersebut meliputi kawasan Ranau dan Lahad Datu di Sabah dan beberapa kawasan di Sarawak semenanjung Malaysia. Secara keseluruhannya, bagi apa yang berlaku, seramai 294 orang terlibat dalam kejadian gempa bumi di Gunung Kinabalu ini, yang terdiri daripada 222 orang warga tempatan dan 72 orang warga asing. Daripada jumlah ini, seramai 276 orang terselamat dengan pecahan 216 orang warga tempatan dan 60 warga asing. Manakala 18 orang telah dilaporkan meninggal dunia seperti yang telah disebutkan. Ya, sebenarnya dalam masa ini tak perlu soal jawab ni, tapi saya bagi chance. Penjelasan ya. Ya. Sebab ini melibatkan apa ini gegaran, mana tahu di Dewan ini pun boleh gegar, Tuan Menteri. Saya ada curious sedikit, iaitu ada keraguan. Apakah benar bahawa gegaran gempa bumi ini tidak boleh dikesan awal? Iaitu cuma akan boleh dikesan selepas gegaran. Ini bermakna bumi sudah runtuh, baru kita boleh dapat kesan orang sudah mati. Bermakna tidak ada gunalah kita kesan. Jadi apakah, coba Datuk Menteri betul-betul clarify, apakah benar tidak ada teknologi dalam dunia ini yang boleh mengesan gempa bumi awal sebelum berlaku? Bermakna kita boleh bagi maklumat, bagi alert kepada kawasan yang di found out dia akan bergegar. Tolong bagi penjelasan betul-betul sama ada atau tidak ada, sebab kita takut dituduh pula kita ini berbohong di Dewan. Sebenarnya bila saya pergi ke Kundansang, ke Kinabalu Park pada hari yang pertama kejadian, soalan yang pertama saya itu, dan saya terus bertanya dan mendapat maklumat. Jadi dua orang ketua pengarah berada di belakang sana dan maklumkan itulah teknologi yang ada. Ya? Dan ini ialah di seluruh dunia. Dia tidak boleh, kita kata kita boleh kesan bahawa ini akan berlaku. Kita mungkin boleh ada satu teknologi yang sedang dibina di Jepun untuk mengesan gempa ini. Tetapi kalaupun dikesan gempa yang sebenarnya berlaku, itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu hari apa. Mungkin kita katakan sebulan akan berlaku gempa, tapi hari nak berlaku kita tak tahu. Ini adalah yang dimaklumkan oleh Met Malaysia kepada saya, dan saya minta mereka mengeluarkan kenyataan akhbar berhubung dengan perkara ini. Sebab ini adalah soal teknikal yang saya tidak mahu mempertahankan perkara-perkara yang berhubung Kalau dengan begini teknikal. kita banyakkan doa, Datuk Menteri. Ya. Doa sih yang boleh menyelamatkan kita kalau begini. Ya, ini adalah bila berlaku kejadian gempa, tapi tsunami boleh kita sebut kejadian awal. Sebab apa? Dia berlaku gempa dulu, baru berlaku tsunami. Itu sebab tsunami, kita boleh kata, boleh dapat kesan awal. Sebab ombak yang akan datang kepada kita itu, dia akan datang dalam tempoh mungkin sejam dan sebagainya. Berlaku gempa dulu, berlaku tsunami. Tetapi gempa, kita tak dapat kesan. Ini Geosains bagi tahu kat saya, dan saya tidak boleh cakap lebih daripada itu sebab saya bukan pakar Geosains. Tapi saya maklumkan bahawa ini yang telah Datuk disebut. Menteri, kita buang masa untuk membuat lecture ni. Seharusnya kerajaan menjawab kepada
teguran-teguran kita yang lebih dulu. Jadi saya ini kita tidak mau dengar. ini ialah sebab kita soal sudah baca. teknikal yang biarlah Menteri, lenggong sikit je. ya. Boleh? Dalam peraturan dunia ni tak boleh diganggu hak kerajaan ya. Tapi kepentingan awam ni. Terima kasih Dr. Dipertua. Saya dengar teliti tadi yang Pak Menteri sebut rancangan Malaysia ke-11. Lambat lagi ni. Kemudian yang Pak Menteri sebut juga tadi bila-bila masa boleh berlaku. Jadi isunya perkara ini boleh berlaku bila-bila masa. Tapi nampaknya nak tunggu rancangan Malaysia ke-11. Jadi ini kebimbangan soal yang saya sebutkan tadi dilaporkan dalam media dengan pelbagai pandangan dari pakar, ia menimbulkan suasana kegusaran di kalangan rakyat. Apa tindakan serta-merta kerajaan? Bolehkah tidak kalau kita tidak ada kepakaran, bawa pakar daripada Jepun, daripada negara-negara yang biasa mengalami isu ini untuk memberi nasihat kepakaran kepada kita? Kerana ini isu besar yang bukan hanya melibatkan nyawa tapi boleh meruntuhkan ekonomi. Bayangkan ya Menteri, na'udzubillah kalau di Kuala Lumpur ya Ahmad. Terima kasih. Ya. Okey, saya nak maklumkan bahawa tadi saya sebut bahawa ini ialah kajian. Jadi saya dah beritahu kepada MAP Malaysia dan saya akan maklum kepada menterinya supaya kajian itu dibuat serta-merta. Tidak perlu ditunggu rancangan Malaysia yang ke-11 ya. Tetapi dalam kes ini pemasangan alat tu, itu yang penting. Pemasangan alat tu saya telah sebutkan bahawa ia akan beroperasi dalam bulan September. Tapi untuk mengesan gempa di seluruh Malaysia ni, kita alat yang daripada KK dan nearest one ialah KK tu sudah dapat mengesan, tidak ada masalah. Jadi cuma nak bagi spesifik di Ranau tu dipasang alat dan kita akan beroperasi dalam bulan September. Yang Mak, di soal teknikal, saya ingat biar teknikal ni diselesaikan, biar MAP Malaysia selesaikan perkara ini dan keluarkan kenyataan penuh supaya orang mengetahui bahawa ini dia kedudukan gempa bumi di seluruh dunia. Tetapi untuk apa yang berlaku di Sabah ni, dia panggil seperti yang telah saya sebutkan di peringkat awal, iaitu garis sesar aktif. Ini bukan dalam ring of fire. Kita ring of fire ni berlaku ada di Sulawesi yang paling dekat sekali. Dan kalau berlaku tsunami, sudah pasti dia akan mendatangkan bencana kepada kawasan sebelah timur. Tetapi buat masa sekarang ni ialah berdasarkan kepada sesar aktif. Yang ada memang tolong jawapan yang teguran dulu tempat cadangan kami itu. Ya. Ada apa komitmen kerjaan? Itu kita sudah baca semua tu, Menteri. Ya. Yang penting tu teguran kami itu dan cadangan, adakah kerajaan membuat komitmen? Kalau yang Muhammad tak ganggu saya, sudah pasti teguran termasuk dalam ucapan. Berapa panjang? Tidak, tapi yang Muhammad nak cakap saya sudah tahu. Itu sebab saya tulis. Ya? Saya dah, yang Muhammad berhubung dengan teguran tadi, ya, saya nak beritahu, ini adalah berhubung dengan maling gunung dan juga pasukan penyelamat. Dia ada jarak beza. Tetapi saya nak beritahu kepada yang Muhammad, ini kedudukan maling gunung. Siapakah mereka? Yang pertama, kriteria untuk menjadi maling gunung. Yang Muhammad pun belum tahu berapa orang maling gunung ya di Sabah. Di Sabah kita ada 150 orang. Ya. Untuk membolehkan mereka menjadi maling gunung, mereka mestilah tinggal sekitar Kota Kinabalu. Sekitar Gunung Kinabalu. Kenapa disebut sekitar Gunung Kinabalu? Sebab dia kena acclimatize dengan izin suasana bernapas di tempat tinggi. Yang Muhammad, saya pernah naik Gunung Kinabalu, dah ada sijil dan saya tahu tak mana yang bengkok yang patah tu. Dan saya nak beritahu yang Muhammad, apabila kita naik di pangkat tinggi, udara nipis. Makna kata kita bernapas pendek dan kurang bertenaga. Ya? Tetapi bagi orang yang dah acclimatize, dia boleh berjalan dengan cepat dan boleh bernapas dengan cepat. Yang Muhammad ni, dia tak boleh ganggu ni. Tahu? Bagi saya habis dulu. Pintu dulu bagi saya habis dulu. Mau tanya sikit. Bagi saya habis dulu. Sebab nanti boleh. terganggu jawapan ya. Ini adalah berhubung dengan maling gunung ya. Sihat tubuh badan. Tidak terlibat dengan aktiviti jenayah. Mempunyai kelulusan tingkatan 3. Boleh bicara dan menulis. Ini yang penting. Tolong dengar ni. Dia mesti mengikuti kursus asas pertolongan cemas, rock climbing dan juga pengenalan flora dan fauna. Mereka mesti membawa tidak lebih daripada 6 orang.
Yang Berhormat, tugas mereka ialah memandu arah dan juga memberi pertolongan di mana yang perlu semasa pendakian dibuat. Jadi itulah sebahagian daripada tugas mereka untuk memastikan supaya anggota yang dibawa itu tertuju, ada arah pandunya, dan dalam masa yang sama mereka memberi pertolongan di mana yang perlu. Semasa kejadian berlaku, kita tahu bahawa untuk orang biasa, saya sendiri agak lambat perjalanan saya. Bila saya buat pendakian, walaupun masa saya mendaki dulu, saya masih kuat lutut orang kata, saya itu pun bisa buat 7 jam. Bila masa juru terperang, memanglah ini kong kali kong. Itu all the equipment must be well equipped. Kita spend money sikit. Jangan kita beli peralatan, tiada bising kita pun takut. Sampai ini kejadian, tiada patut pemangkam maki sama kita saja. Rancangan Malaysia ke-11 kasih masuk lah. Kasih masuk sekarang. Kalau boleh beli Rancangan Malaysia canggih ke-11 lambat pintu dulu. Ini segera. Ini mustahad. Saya ada 10 minit, Yang para Berhormat. menteri tak para mustahad. Rakyat punya nyawa lagi Saya- mustahad. Ya, Muhammad. Rakyat punya nyawa lagi mustahad. Kita kali-kali berlaku, kita baru dah fikir macam mana dah selesai. Macam tentera itu semua kita hantar sikit pergi luar negara. Kasih training sama dia. Termasuklah pilot semua. Hantar pergi mana-mana negara ada rescue team expert punya. Masuk Okey. baru boleh tolong. Okey, Yang Berhormat, saya nak catat Yang Berhormat. Okey. Yang pertama sekali, saya nak beritahu bahawa anggota penyelamat, aset-aset yang telah dihantar ke sana ialah 3 helikopter, ya, daripada tentera udara, 2 daripada Eurocopter, 1 daripada Eurocopter, 2 daripada polis dan 1 daripada bomba. Ini ialah jumlah helikopter. Yang Berhormat, semua pilot untuk SAR ialah Search and Rescue dengan izin, ialah pilot yang berpengalaman. Dan saya tengok semua tadi pengalaman pilot sini, ada yang telah terbang 2000 jam dan sebagainya. Yang Berhormat kena terima hakikat ni bahawa ini Gunung Kinabalu, laban rata tinggi dia 10,000 kaki. Yang Berhormat, laban rata Gunung Kinabalu sendiri tingginya lebih daripada 13,000 kaki. Yang Berhormat, helikopter polis yang pertama sampai telah cuba untuk mendarat tapi tidak dapat, dan mereka walaupun bagaimanapun berjaya menurunkan selimut dan juga makanan. Ini contoh helikopter. 6 hari bulan, Yang Berhormat, helikopter telah mencuba dan saya berada di sana. Yang Berhormat, di sana helikopter hanya mampu mendarat 1 minit lebih. Sebab angin terlampau Yang kuat. Berhormat Menteri, Ya. Pari Mustahad buat ini search and rescue punya, helikopter mesti mau besar sikit. Ya. Jangan helikopter kecil punya, angin tiup satu kali sudah terbang pergi mana pun tak tahu. Pinjamlah Buatlah pintu lu punya. Gitu. Itu setuju. Membeli helikopter yang lebih besar, setuju. Okey? Dan saya telah sebut baru ini bahawa semasa banjir kita menghadapi masalah sebab helikopter kita tidak dapat turun di beberapa tempat kerana awan yang tebal. Tetapi pada 6 hari bulan, bomba telah berjaya mengeluarkan 6 mayat. Bomba ni adalah yang berkapasiti besar dan TUDM mengeluarkan 3 mayat. 7 hari bulan kita keluarkan 5 mayat, tetapi 8 hari bulan kemarin kita tak boleh terbang. Ya? Yang Berhormat Menteri, itu bomba punya helikopter punya kecil. Itu kalau bomba punya angin kuat sikit tiup sudah hilang itu. Nanti kita mau search sama dia lagi. Helikopter pergi mana? Datuk Speaker, saya sedar Yang Berhormat minta supaya beli helikopter yang besar. Saya setuju. Okey, cukuplah. Nak cakap apa lagi? Boleh disegerakan dah? Apa dah? Disegerakan ini kena berunding dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah. Iyalah, berbincang sama kita Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang dia sangat ambil perhatian atas isu ini. Sure. Tepat sekali. Okey, Yang Berhormat, saya nak beritahu bahawa pilot, saya bercakap dengan pilot, dia tanya apa pengalaman kamu. Ini pengalaman seorang daripada pilot bomba. Dia beritahu, dia punya di antara pilot yang cukup senior. Dia beritahu dia cuba 4 kali. Cuma dia berjaya kali yang terakhir. Kali yang ketiga,
dia hampir dia terpaksa terbang mengikut angin, dan lepas itu dia orang minta supaya salah satu pada pokok itu dipotong untuk bolehkan helikopter mendarat. Dan dia mendarat, dia mengeluarkan 6 mayat. Itu percubaan yang dibuat dalam keadaan Gunung Kinabalu, dia punya angin lain. Anginnya tampan di gunung dan dia datang balik. Turbulent yang cukup hebat. Jadi yang berhormat, berhubung dengan cadangan penambahan aset itu ialah itu dipersetujukan. Tetapi saya nak berkata yang berhormat, kita bincang ni, pertama sekali kita ambil maklumat daripada media sosial. Media sosial menunjukkan gambar seorangnya ada anggota tarik mayat. Tetapi gambar yang sebenarnya kita telah terangkan. Saya telah edarkan di kalangan anggota ahli parlimen pun saya dah edarkan. Ini dah gambar yang sebenarnya. Sebab apa? Helikopter itu mendarat dalam masa 1 minit 30 second. Dan dia kipas tak diberhentikan. Dia terpaksa bergerak dengan cepat, kalau tidak dia akan menghadapi pelbagai masalah di gunung sana. Jadi saya walaupun saya untuk yang ini yang ini saya nak ucap terima kasih kepada unit helikopter kita daripada polis, tentera, bomba, dan walaupun Eurocopter tidak dapat mendarat tetapi mereka telah membuat percubaan. Saya terima kasih kepada Ketua Menteri Sabah yang telah mengumumkan supaya Majlis Rumah Terbuka Malaysia Pesta Keamatan itu dibatalkan kerana menghormati kepada kejadian gempa bumi yang telah berlaku. Mana pada 8 Jun yang lepas telah diisiakan sebagai hari berkabung bagi seluruh negeri Sabah bagi memperingati mangsa yang terkorban akibat gempa. Selain daripada itu, Taman-Taman Sabah juga telah mengumumkan penutupan serta-merta secara sementara di kawasan sekitar Gunung Kinabalu bagi memberi ruang pekerjaan kerja-kerja pembaikan. Penutupan ini termasuklah program-program awam dan juga lain-lain lagi. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengadakan lawatan, Timbalan Perdana Menteri mengadakan lawatan dan mengumumkan wang bantuan ihsan sebanyak RM10,000 akan diberikan kepada keluarga mangsa yang terkorban. RM5,000 adalah daripada kumpulan wang amanah bantuan bencana dan RM5,000 lagi adalah merupakan sumbangan Kerajaan Negeri Sabah. Selain itu, sumbangan sebanyak RM2,000 turut akan diberikan kepada mangsa yang cedera dan RM1,000 kepada mangsa yang selamat dan tidak cedera. Sumbangan wang ihsan ini hanya akan diberikan kepada warga negara Malaysia yang merupakan mangsa kejadian Gunung Kinabalu. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam lawatannya sebentar tadi di Ranau telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM10 juta kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi memperbaiki kerja-kerja membaik pulih kerosakan di Gunung Kinabalu. Jadi apa yang berhormat cadang tu, kita dah bagi 10 juta. Penubuhan jawatankuasa. Yang berhormat, arahan 20 itu meliputi semua. Meliputi gempa, ribut, banjir, kemalangan industri, dia semua telah disenarakan dan tiap-tiap satu ada jawatankuasa. Jawatankuasa yang ditubuhkan di peringkat Ranau ni, tak ada masa kesenakan, terperlu jalan. Ranau ni ialah OCP ni polis, sementara pengurusi SAR ialah bomba. Yang ini kita buat jawatankuasa yang telah ditentukan oleh arahan 20 Majlis Keselamatan Negara. Jadi yang berhormat, oleh kerana tidak ada masa, semua yang telah ditimbulkan oleh ahli-ahli yang berhormat akan diambil tindakan yang sewajarnya, dan Taman-Taman Sabah walaupun Menteri Pelancongan telah umumkan bahawa 3 minggu akan ditutup, tapi kita belum dia akan ditutup, tapi kita belum tahu lagi keadaan sebenarnya berapa lama akan ditutup. Walau bagaimanapun, kita nak ucap terima kasih kepada beberapa tabung yang ditubuhkan, termasuk membantu maling-maling gunung yang terhenti pekerjaan ataupun pendapatan mereka oleh kerana gunung ini ditutup. Saya tengok banyak senarai tabung bantuan ini, termasuk salah satu padanya yang terkini ialah daripada wanita UMNO Malaysia yang memulakan dengan RM20,000, dan kerajaan-kerajaan negeri serta parti-parti politik telah mengisytiharkan akan memberi bantuan kepada mangsa bencana, terutamanya maling gunung. Saya juga nak maklumkan bahawa sementelahan saya
sebahagian daripada anggota Yayasan Ihtisas Islam Malaysia, kita mengumumkan bahawa kita akan beri bantuan kepada maling gunung saja, 100 RM RM100,000. Bagi kerajaan-kerajaan negeri termasuk Selangor dan lain lagi yang nak umumkan, boleh bagi tahu kepada saya, bagi segena sikit nak tunjuk berapa, ataupun tak mampu tak mau bagi lagi, ataupun sebanyak terpulang kepada ahli-ahli yang berhormat semua. Tetapi yang paling penting di sini ialah kita melahirkan rasa simpati yang tidak ada tolak bandingnya kepada mereka yang telah ditimpa kemalangan. Kemudian yang keduanya, kita berterima kasih yang tidak terhingga, terutamanya maling gunung di peringkat awal dan selepas itu diikuti oleh kumpulan mencari dan menyelamat dan juga semua pihak. Ini terima kasih banyak-banyak dan kita tak mau membandingkan mana-mana orang yang telah memberi sumbangan sehingga ada orang lain yang kecil hati. Saya nak beritahu ada 2-3 orang maling gunung yang saya jumpa, dia kata kenapa pamerkan muka saya? Saya bukan satu orang yang membantu mangsa. Dia kata, kami ada kumpulan. Saya ambil kumpulan yang terakhir, jadi gambar yang masuk. Dia kata dipamerkan gambarnya seorang, soalnya dia menjadi hero. Padahal kumpulannya ialah dia kawannya daripada pangkat awal, laba rata, tanggung orang, kemudian yang kedua dan sebagainya. Demikian juga pasukan penyelamat. Saya nak beritahu bahawa di pihak kerajaan, ini ialah kita nak ucap terima kasih. Tetapi media sosial kadang-kadang dia mengambil cebis berita dan dia anggap itulah bantuan mencari dan menyelamat. Berhubung beberapa cadangan supaya kita membeli helikopter dan sebagainya, ini telah pun diputuskan di peringkat awal lagi semasa banjir baru-baru ini. Kemudian cadangan-cadangan yang telah dibawa oleh ahli yang berhormat berhubung dengan jawatankuasa khas. Jawatankuasa yang ada sekarang ini sebenarnya memadai, tetapi kita akan bermesyuarat di peringkat negeri, Majlis Keselamatan untuk melihat sejauh mana jawatankuasa ini dapat dipertingkatkan. Walau bagaimanapun saya nak beritahu, kumpulan mencari dan menyelamat yang ada, yang telah dihantar ke sana itu mencukupi untuk membantu mereka yang terlibat dengan kejadian gempa. Kita kena ingat bahawa baru-baru ini banjir besar yang berlaku melibatkan 750,000 orang. Kita walaupun ada sikit komen di hari pertama, tetapi pada hari yang kedua, pasukan menyelamat dan juga jawatankuasa bencana di peringkat daerah telah dapat mengendalikannya dengan baik. Demikianlah jawapan saya. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat nak cakap apa lagi, itulah yang kita ada. Kita bersimpati, kita berterima kasih dan kita tidak mahu mana-mana pihak menggunakan gambar-gambar tertentu untuk mengatakan itulah yang sebenarnya berlaku. Kita telah jawab semua. Dan kena ingat bahawa orang yang membantu untuk mencari dan menyelamat itu, walaupun mereka kecil hati, saya nak beritahu bahawa kami, pihak kerajaan dan juga ahli parlimen semua berterima kasih kepada usaha-usaha mereka dan tidak ketinggalan kepada hero-hero tak berdendang, maling-maling gunung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.